Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Hafiz dalam channel Hafiz Lutfi. Hari ini kita akan masuk bab 2 tingkatan 1, iaitu faktor dan gandaan. Okey, subtopik yang kita akan masuk, kita akan mulakan dengan subtopik 2.1, faktor perdana dan juga faktor sepunya terbesar. Tetapi untuk part 1 ini, untuk bahagian 1 ini, saya akan memfokuskan tentang faktor dan juga faktor perdana. Baiklah, pertama sekali, apakah faktor? Apa yang awak faham dengan faktor ini? Okey, faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Okey, dia kata dekat sini adalah nombor bulat. Okey, nombor bulat ni boleh jadi sebarang nombor kecuali pecahan dan juga perpuluhan lah ataupun peratusan. Okey, selain daripada perpuluhan, pecahan dan juga peratusan, apa nombor sekalipun itu adalah nombor bulat. Sebagai contoh, 40. Okey, 50. Okey, yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Sebagai contoh, nombor 40. Nombor apa yang boleh dibahagikan dengan 40? Nombor 4. Okey, nombor 10. Nombor 5 sebagai contoh. Okey, itu maksud faktor. Okey, kita pergi seterusnya kepada contoh. Okey, contoh dia bagi, tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36 atau bukan. Okey, 12 ialah faktor bagi. Maksudnya, kita gariskan yang 36 ini. Okey, 36 ini kita bulatkan. Maksudnya 36 ini. Siapakah faktor bagi 36? Adakah 12 faktor bagi 36? Faham tak maksud ayat di sini? Okey, faktor bagi nombor 36. Maksudnya 36 adakah dia boleh dibahagi dengan 12? Boleh ke? Okey, gunakan kalkulator anda. Ataupun awak nak corak pun tak ada masalah. Sifir 12, ada tak nombor 36? Ada. Okey, so 36 bila kita bahagikan dengan 12, kita dapat jawapan 3. Okey, nampak? 3 ini adalah jawapan yang dibahagikan dengan tepat. Itu maksud dia. Okey, tak ada baki. Okey, kalau awak buat time zaman sekolah rendah, kalau awak buat dalam bentuk lazim 36, okey, bahagi dengan 12, okey, awak akan dapat 3. Dan last sekali ni baki dia kosong. Okey, sifar. Okey, maksudnya tiada baki. Maka ia dibahagikan dengan tepat. Okey, jadi 12 ini adalah faktor. Okey, ya. 12 ini adalah faktor. Okey, boleh? So, jawapan dekat sini kita boleh tulis 12 ialah faktor bagi 36. Mesti kena ada jalan kerja ini dulu. Okey, cikgu ulang semula. Okey, macam mana awak nak jawab soalan ini? Pertama sekali, awak letakkan jalan kerja 36 bahagi dengan 12 sama dengan 3. Okey, kita dapat 3, iaitu nombor yang tepat, nombor yang tiada baki, nombor yang tiada titik perpuluhan. Okey, jadi maka 12 ialah, okey, faktor bagi nombor apa? Faktor bagi 36. Baik. Okey, kita tengok contoh seterusnya. 9 ialah faktor bagi 30. Okey, faktor bagi 30. Faktor bagi 30. Maksudnya 30 bahagi dengan 9. Boleh ke 30 bahagi dengan 9 ini? Tak boleh lah, cikgu. 30 kalau kita nak bahagi dengan 9 tak dapat ni, cikgu.
Kalau sifir 9 lagi sekalipun, okey, 9 darab 3, awak dapat 27. Okey. So bermaksud awak akan dapat 3 perpuluhan something. Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 3 perpuluhan something. Jadi, maka 9 bukan faktor bagi 30. Okey, faham setakat ni? Okey, baiklah. Kita pergi contoh seterusnya. Okey, senaraikan semua faktor bagi 18. Okey, maksudnya faktor bagi siapa ni? Nombor apa ni? Nombor 18. Nombor 18 ini boleh dibahagikan dengan nombor apa? Okey, nombor 18 boleh dibahagikan dengan nombor apa? Okey, first sekali kita start dengan nombor yang paling kecil. Okey, nombor yang paling kecil iaitu nombor 1. 18 boleh dibahagi dengan nombor 1. Okey, nombor 1 ini adalah faktor bagi semua orang. Okey, ingat Ingat nanti cikgu akan get back to this. Okey, nombor 1. 1 ialah faktor bagi semua nombor. Okey, ni letak ke tepi dulu. Okey, baik. 18 bahagi 1, 18. Tak ada masalah. 18 bahagi 2. Kita pergi one by one daripada nombor 1 sampai nombor besar. 18 bahagi 2 boleh? Boleh. Okey, 18 bahagi 2, awak dapat 9. Okey. Jadi, sebenarnya faktor bagi nombor 18 ni kita dah boleh letakkan dia siap-siap. Maksudnya ni kita tak ambil pun. Okey, kita tak ambil pun. Okey, kita ambil yang selain daripada tu. Okey, yang cikgu bulatkan itu adalah faktor bagi nombor 18. Okey, setakat ni ada nombor 1, nombor 2. Okey, nombor 9 ada. Okey, kita letak jarak sikit. Nombor 9, nombor 18. Okey. Okey, 18 boleh bahagi dengan 3 tak? Okey, boleh. Okey, 18 boleh bahagi dengan 3. 18 bahagi 3 dapat berapa? 6. Okey, 18 kita potong lah. Maksud kita ambil nombor 3 dengan nombor 6. 3 kita letak sini. 6 kita dah boleh letak sini. Okey, baik. 4 boleh. 4 tak boleh dah. Okey, 4 tak boleh. Okey, nampak tak dekat sini? Nampak tak dekat sini? Sini nombor yang paling kecil. Betul tak? Tadi kita start bahagi dengan nombor yang paling kecil. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, jawapan dia semua dapat nombor yang besar-besar. Okey. Okey, nombor paling kecil adalah 3. Okey, dalam golongan nombor paling kecil ni yang paling besar adalah 3. Dalam golongan yang paling besar ni nombor paling kecil dia adalah 6. Okey, maksudnya 3 dengan 6 ni dah hampir. Faham 3 dengan 6 dah hampir. Okey, bahagi dengan 4, 4 tak boleh. Bahagi dengan 5 tak boleh. Bahagi dengan 6 boleh. Okey, bila 18 bahagi dengan 6, dia dapat 3. Nampak tak? Benda ni sama. Okey, cikgu tukar warna lain, biru. 3, 6. Tadi 18 bahagi 3. 18 bahagi 3. Awak dapat 6. Okey. Yang ni sekarang 18 bahagi 6 pula. Dapat 3. Nampak dia dah switch. Switch. Bila benda ni terjadi, maksudnya itulah. Dah. Itulah jawapan dia. Ini sahajalah jawapan dia. Okey. Faham 1 dah, 2 dah, 3 dah. Maksudnya 1 dah, 2 dah, 3 dah. Tiba-tiba bila kita nak bahagikan dengan 4 tak boleh, 5 tak boleh, tiba-tiba 6 balik. Dia dah terbalik. Faham Faham Nanti ni, nampak tak? 2 dengan 9. 18 bahagi 2. Jawapan dia 9. Okey. Kita tengok, mesti bawah sekali ni akan ada 18 bahagi 9. Dia akan terbalik.
18 bahagi 9, jawapannya 2. Faham? Okey, 18 bahagi 7 boleh tak? Tak boleh. 18 bahagi 8 tak boleh. 18 bahagi 9 okey. Takkan kita nak letak balik? Takkan kita nak letak lagi sekali? Padahal dekat sini awal-awal kita dah letak dah. Kita dah letak dah. So tak perlu dah berulang lagi kali. Berulang lagi tak perlu. Okay. So faktor bagi nombor 18 kita dah dapat dah. Okey. Faktor bagi 18 ialah inilah. Okey, ialah 1, 2, 3, 6, 9. Okey, dan 18 sendiri. Of course lah. 18 mesti boleh bahagi dengan nombor sendiri. Okey, baik. Tapi 1 ini ialah faktor bagi semua nombor. Kalau ni 18 ni cikgu tukar kepada 19. Senaraikan semua faktor bagi 19. 19 boleh bahagi dengan 1. Jadi faktor bagi 19 ada juga nombor 1. Kalau cikgu tukar ni 20 pun boleh bahagi dengan 1. So dalam jawapan faktor bagi 20 ni akan ada nombor 1 juga. Sebab itulah nombor 1 ni ialah faktor bagi semua nombor. Okey, semua nombor boleh bahagi dengan nombor 1. So tak ada masalah. Okey, sebab itulah dia cakap nombor 1 ni adalah faktor bagi semua nombor. Okey, setakat ni faham? Okey, kalau tak faham, kita pergi next. Okey, latih diri. Okey, kita nak tengok sejauh mana kefahaman awak okey dalam topik ini. Okey, itu faktor. Okey, baiklah. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut. Okey, setiap nombor yang berikut ialah faktor bagi nombor dalam tanda kurung. Okey, maksudnya 40 ni adalah faktor. Faktor bagi 40. Okey, adakah 12 ni faktor bagi nombor 40? Adakah 50 ni adalah faktor bagi nombor 5? Okey. So, macam biasa, cikgu bagi 5 saat. Awak pause video ini sekarang. Okey. Sudah cukup masa untuk awak buat latih diri? Okey. Cikgu rasa dah cukup. Jadi, untuk jawapan, mari kita semak sama-sama. Okey, dia tanya, adakah 40 ni, faktor bagi 40 ni adalah faktor, 12 ni adalah faktor bagi nombor 40. Maafkan cikgu. Okey, 12 ni adakah dia faktor bagi nombor 40? Bermaksud, adakah nombor 40 ini boleh dibahagi dengan nombor 12? Boleh ke? Okey, tekan kalkulator. Kalau dapat perpuluhan, okey, kalau awak dapat perpuluhan sebagai contoh 3 perpuluhan sesuatu, okey, ada titik perpuluhan, bermaksud ia bukan. Okey, bukan faktor. Okey, bukan. Okey, baik, boleh. So ayat panjang dia apa? Ayat panjang dia adalah, okey, cikgu tunjuk 12 adalah bukan faktor bagi 40. Okey, bukan. Keyword dia adalah bukan. Okey, boleh? Faham? Okey, kita tengok soalan B. B dia tulis 5. Adakah 5 faktor bagi nombor 50? Okey, faktor, minta maaf. Okey, 5 adalah faktor bagi 50. Maksudnya 50 boleh ke bahagi dengan 5? Boleh. Dalam kalkulator awak akan dapat 10. Tepat-tepat 10. Tiada titik perpuluhan. Okey, jadi maka 5
ialah, tadi adalah, sekarang ialah. Okey, tidak mengapa, sebab dalam matematik, okey, bahasa Melayu tidak kita panggil tidak dikira lah. Okey, markah tu sebenarnya kalau awak ada tersalah dari segi bahasa, tidak akan dihukum. Jangan risau. Yang penting jawapan itu adalah betul dan difahami oleh pemeriksa. 5 ialah faktor bagi 10. Minta maaf, 50. Okey, 5 ialah faktor bagi 50. Okey, boleh? So maksudnya ya lah. Ya. 5 ialah faktor bagi 50. Okey, kita tengok soalan C. Okey, kita pergi cepat sikit Soalan C, 24 boleh dibahagi tak dengan 8? Okey, boleh. Okey, 24 bahagi dengan 8. Awak dapat berapa 24 bahagi 8? 3. And then awak buat ayat dia. Okey, ya. Okey, apa ayat dia? Ya. 8 ialah faktor bagi 24. Okey, kita pergi ke soalan D. Adakah 90 boleh bahagi dengan 6? Okey, bolehlah. 90 bahagi dengan nombor 6. Awak dapat 15. Okey, ya. Okey, ya. 6 ialah faktor bagi 90. Okey, seterusnya 45 bahagi 3. Dapat tak jawapan 45 bahagi dengan 3? Okey, dapat 15. Okey, 15. Ya. 3 ialah faktor bagi 45. Okey, dan last sekali. Adakah 14 ini faktor bagi nombor 56? Okey, 56 boleh bahagi tak dengan nombor 14 ni? Kalau boleh, tulis ya. Kalau tidak boleh, awak tulis tidak. Okey, baik. Latih diri seterusnya. Senaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang berikut. Okey, senaraikan semua faktor bagi nombor 15, 32, 40, 48, 51, 87. Okey, baiklah, senaraikan kesemuanya. Cikgu bagi 5 minit untuk awak siapkan latihan ini. Okey, baiklah. Kita tengok kepada jawapan. Okey, senarai semua faktor bagi setiap nombor yang berikut. Okey, faktor bagi nombor 15. 15 ni boleh bahagi dengan siapa? Bahagi dengan siapa? Bahagi dengan siapa? Bahagi dengan siapa? Okey, kalau awak lihat 15 ini, okey, daripada 1 hingga 15. Itu sahaja nombor-nombor yang dia boleh bahagi. Faham tak? Okey, bermaksud nombor 15 paling maksimum pun nombor dia boleh bahagi adalah 15 bahagi dengan nombor dia sendiri, iaitu 15. 15 tak boleh bahagi dengan nombor 16. Dan lebih daripada nombor dia tak boleh bahagi dah. Okey, so dekat sini tips dia, jawapan faktor yang awak akan dapat itu adalah dalam lingkungan 1 hingga 15. Okey, baik. Okey, so 15 boleh bahagi dengan nombor 1. Kita start dengan nombor 1 dahulu. Okey, 15 boleh bahagi dengan nombor 1. Okey, so awak tulis 1. 15 boleh bahagi dengan nombor 2. Boleh ke tak boleh? Tidak boleh. Nombor 3. Boleh ke tak boleh? 3 boleh. So 3. Okey, kita terus tulis jawapan.
Sebab jawapan ni penting. Okey, bila kita tulis jawapan, bermaksud jawapan ni pun dia boleh bahagi, faham tak? 15 boleh bahagi dengan nombor 15. Tu maksud dia. Okey, 15 bahagi 3 berapa? 15 bahagi 3. Okey, 15 bahagi 3 adalah 5. Okey. Maksudnya 15 pun boleh bahagi dengan nombor 5. Faham Okey, sini kita dah boleh tulis siap-siap. 15 boleh bahagi dengan nombor 5. Sebab dia akan dapat 3. Bila once awak jumpa benda yang terbalik, setakat itu sahajalah pengiraan awak. Okey, boleh 15 bahagi dengan ambil balik yang ni, kutip balik yang ni. Okey, 15 bahagi sama dengan 1. Okey. Betul ke ni cikgu? Bila once dah terbalik macam ni, maksudnya 3 dengan 5. Tiba-tiba ni jadi 5 dengan 3. Betul ke kita dah boleh stop? Maksudnya stop, dah tak payah kira 15 boleh bahagi dengan 6 tak? Boleh bahagi dengan 7 tak? Boleh bahagi dengan 8 tak? Betul lah. Okay, bermaksud ni ada 2. Ni pun ada 2. Okay, so jawapan dia 1, 3, 5, 15. Okey? Okey, kita tengok lagi sekali. Okey, kalau awak tak faham, kita tengok lagi sekali. Okey, cikgu cuba terangkan sebaik mungkin sehingga awak faham. Okey, kita tengok dekat nombor 32 pula. Okey, first sekali cikgu letak 32 bahagi dengan 1. Okey, bagi awak tulis jawapan dia sekali. 32 bahagi 1, 32. Bermaksud yang cikgu bulatkan ni adalah faktor dia. Okey, 32 boleh bahagi dengan 2? Boleh. 32 bahagi 2. 32 bahagi 2 berapa? 15, 16. 16. Okey, maksudnya 2 ni dengan 16 ni pun faktor dia. Okey, 32 bahagi dengan 3. Boleh tak? 32 bahagi dengan 3. Okey, tak boleh. 32 bahagi dengan 4. Boleh ke tidak boleh? 32 bahagi dengan 4. 32 bahagi 4, 8. Betul Okey, seterusnya 32. Okey, cikgu nak 32 bahagi dengan 5. Boleh ke tidak boleh? Tak boleh. Okey, bahagi dengan 6. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Okey, bahagi dengan 7. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Bahagi dengan 8. Sudah. 8 tadi dah dapat dah. Cikgu, 8 tadi dah dapat dah cikgu. Kita dah bulatkan dah. Bahagi dengan 8 boleh pula cikgu. Boleh. Okey, 32 bahagi dengan 8. Berapa? 4. Dekat sini kita dah dapat dah. Nampak tak? Kat atas ni tadi 4 dengan 8. Faham tak maksud cikgu? Tadi 32 bahagi 4 dapat 8. Ini je terbalik. 32 bahagi 8 sama dengan 4. Tu maksud cikgu terbalik tu. Okey, bila dah terbalik macam ni, cikgu nak tunjuk awak separatkan dia. Okey. Cikgu letak color merah 32 bahagi 8 sama dengan 4. Okey, cikgu bulatkan. Okey. So, bila dalam jawapan awak tu, okey, nombor 1 ada 1. Nombor 2 ada 2. Nombor 4 ada 4. Okey, nombor 8 ada 8. Nombor 16 ada 16. Nombor 32 ada 32. Okey, dekat bawah ni yang warna merah ni cikgu tulis. Okey, 32 bahagi 8 sama dengan 4. So maksudnya 8 ni adalah faktor dia, 4 ni pun adalah faktor dia. Tapi dekat sini kita dah tulis. Nak tulis lagi ke? Tak perlu. Tak perlu, ni berulang. Faham tak? Berulang. Benda ni dia akan terbalik. 8 dia akan pergi sini. Okey,
4 dia akan pergi sini. Okey. Sama juga. Yang ni pun sama. 16 akan pergi sini. 2 akan pergi sini. Okey. 1 akan pergi sini. 32 akan pergi sini. Faham tak maksud cikgu? Okey, tak apa. Kalau awak tak faham, tak apa, kita buat. 32 bahagi 9. Boleh tak? Awak tekan je kalkulator. 32 bahagi 9. Kalau ada titik perpuluhan tu, kita move on. 32 bahagi 10. Ada titik perpuluhan, kita move on. 32 bahagi 11. Move on. 32 bahagi 12. Okey, move on. 32 bahagi 14. Tak boleh. Bahagi 15. Tak boleh. Bahagi 16. Boleh. Ini yang maksud cikgu tu. Okey, ni maksud cikgu tu. Bila dia dah berulang, start dekat sini dia dah start berulang. Faham tak? Berulang tu maksudnya apa? Nombor 8 kita dah taruh, kita dah ambil. Nombor 4 pun kita dah ambil. And then dekat sini 32 bahagi 8 sama dengan 4. Atas tu pun dah ada 4, 8. Okey, yang bawah merah ni semua adalah nombor berulang. Awak dah tak payah kira pun dah tak apa. Okey, 32 bahagi 17. Boleh tak? Tak boleh. Bahagi 18, tak boleh. Bahagi 19, tak boleh. Awak tekanlah satu-satu. Boleh je awak nak tekan satu-satu sampailah nombor 1 sampai nombor 32. 32 bahagi 1, 32 bahagi 2, 32 bahagi 3, 32 bahagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampailah nombor 32. Okey, at the end. Okey, kalau tak percaya awak cuba. At the end awak akan dapat ni juga. 32 bahagi 32 sama dengan 1. Okey, sama je. Just start dekat sini. Once bila je dah ada pertukaran dekat sini tu. Okey, 32 bahagi 9, 32 bahagi 10, 11, 12 semua tu dah tak important dah. Sebab apa cikgu nak cakap benda ni dekat sini? Awak dah tak perlu kira dah sebab kita nak kejar masa. Okey, bila nak kejar masa, kita kena plan smart. Smart plan. Okey, kena smart. Okey, jangan hard. Okey, work hard jangan. Kita work smart. Okey, boleh? Okey, cikgu tunjuk contoh seterusnya lagi. Okey, next lagi. Contoh supaya awak lagi faham. Last Last contoh untuk faktor. Okey, kita tengok C. Okey. Okey, faktor nombor 40. Okey, kita tengok 40 bahagi 1, of course boleh 40. So 1 dengan 40. 40 bahagi 40 bahagi 2 pun boleh. Okey, 20 dengan 2. 40 bahagi 3 boleh ke tak boleh? 40 bahagi 3 tak boleh. 40 bahagi 4 boleh tak? Boleh. Okey, 40 bahagi 4 dapat 10. Okey, 40 bahagi 5. Okey, 40 bahagi 5 8. Okey, macam dah nak dekat dah. 5 dengan 8 ni nombor je dah dekat-dekat dah tu. Maksudnya dah dekat dah tu. Okey, 40 bahagi 6. Boleh ke tak boleh? 40 bahagi dengan 6. Tak boleh. 40 bahagi 7. Tak boleh. So 40 bahagi 8. Mesti boleh. Okey, 40 bahagi 8 sama dengan 5. Nampak? Dia dah bertembung. Okey, dia dah bertukar. Okey, bermaksud kita ambil yang biru ni sahaja. Okey, 1. Okey, 1, 2, 4, 5. Apa tu, ambil yang jawapan dia. Okey, susunlah ikut turutan. 8 dululah, jangan ambil 40 dulu. 8, 10, 20 dan last sekali 40. Okey? Boleh? Faham Dah, habis, selesai. Awak tak perlu kira sampai 40 bahagi 9, tak perlu. Okey, 40 bahagi 9 tak boleh pun. 40 bahagi 10 boleh. 40 bahagi 10 boleh. Okey, sorry. Okey, 40 bahagi 10 boleh.
awak akan dapat jawapan 4. Faham tak? Sini geng je dengan sini. Okey, hijau. Lepas tu hijau pula punya geng. Okey. Lepas tu dia akan terbalik kat sini pula. 40 bahagi 20 pula sama dengan 2. And then 40 bahagi dengan 40 sama dengan 1. Okey. Kalau tak percaya, awak try lah nombor lepas daripada nombor 8 tu. 9, 11, 12, 13. Yang nombor-nombor yang ni. Nombor yang tak ada dekat sini tu kalau awak tak percaya. Okey, 41, 42. Tak ada, takkan dapat. Okey. Boleh? Kita work smart. Okey, cikgu rasa cukup lah kot untuk latihan yang ini. Okey, kita next. Kita pergi forward. Okey. Topik seterusnya, subtopik seterusnya, apakah faktor perdana? Tadi apakah faktor? Dia ada tambahan ayat iaitu perdana. Faktor perdana. Okey. Faktor bagi 18. Kita tengok faktor bagi minta maaf. Okey, faktor. Okey, mana pen cikgu? Faktor bagi 18. Okey, ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Okey, ni faktor bagi dia. Maksudnya 18 boleh bahagi dengan 1, boleh bagi 2, 3, 6, 9, 18. Okey, antara faktor itu, okey, antara banyak-banyak nombor ni lah. Nombor 1, 2, 3, 6, 9, 18. Okey, 2 dan 3 ialah nombor perdana. Okey, kita check nombor 1. Nombor 1 ni nombor perdana tak? Tak. Apa-apa nombor 1 bukan nombor perdana. Okey, nombor 2 nombor perdana ke tak? Ya, nombor perdana nombor 2. Nombor 3 nombor perdana tak? Ya. Nombor 6 nombor perdana tak? Tidak, sebab dia boleh bahagi dengan 2. Nombor 9 pun bukan, sebab dia boleh bahagi dengan 3. Okey. Nombor 18 pun bukan, sebab dia boleh bahagi dengan 2. Dia boleh bahagi dengan 3. Dia boleh bahagi dengan 6. Okey. Apa itu nombor perdana? Nombor perdana, dia boleh bahagi dengan nombor 1 ataupun bahagi dengan nombor sendiri. Okey. Sebab tu nombor 2 dengan 3 ni nombor perdana. Nombor 2 dia boleh bahagi dengan nombor 1. Nombor 2 boleh bahagi dengan nombor 2. Itu je. Nombor 3 tak boleh. Nombor 4 tak boleh. Selain daripada nombor tu je tak boleh. Nombor 3 nombor perdana. Sebab 3 boleh bahagi dengan 1. 3 boleh bahagi dengan 3. 3 tak boleh bagi 2. 3 tak boleh bagi 4. Okay, faham Maka 2 dan 3 disebut sebagai faktor perdana. Just step by step. First, kita kena cari faktor dahulu. Okay, dalam faktor tu, siapakah nombor perdana? Boleh? Okay, kita tengok contoh. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor perdana bagi 84 atau bukan. Okay, 84. So, 84, kita nak tahu faktor bagi nombor 84 dahulu. 84 punya faktor apa? 84. Okey. Betul ke? 2 ni adalah faktor bagi 84. Kita bahagilah dengan 2. Okey, 84 bahagi dengan 2. Dapat tak jawapan dia anak-anak? Dapat 42. Okey, 42. Jadi faktor dia betul. Ya, betul faktor. Okey, perdana dia betul tak? Adakah nombor 2? Perdana. Adakah nombor 2 ini adalah nombor perdana? Ya. Jadi faktor ya, perdana pun ya. Jadi dia adalah nombor dia adalah faktor perdana. Okey, tentukan. Ya. 2 ialah faktor perdana bagi 84. Okey, next. Soalan B. Adakah 84 ini faktor
bagi nombor 3. Betul ke dia boleh bahagi dengan 3? Boleh ke tidak boleh dia bahagi dengan 3? Boleh. So bermaksud faktor dia betul. Dia adalah faktor. Okey. Adakah 3 ni nombor perdana? Ya. 3 ni adalah nombor perdana. So dua-dua betul. So maksudnya dia adalah faktor perdana. Ya. 3 ialah faktor perdana. Okey, bagi bagi 84. Okey, next kita tengok 5. 84 bahagi dengan 5. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Awal-awal dah tak boleh dah. Awal-awal dia bukan faktor. Tapi dia perdana tak? Dia nombor perdana ke tidak? Nombor 5 ni. Nombor 5 ni dia nombor perdana ke tidak? Ya, dia nombor perdana. Tetapi dia bukan faktor. Jadi bukanlah. Tidak. Okey. 5 bukan faktor. Okey. Perdana bagi 84. Okey, boleh? Okey, baik. Kita tengok contoh seterusnya. Senaraikan semua faktor perdana bagi 72. Okey, simple saja soalan dia. Dia tanya faktor perdana. Pertama sekali kita kena cari dia punya faktor dia dahulu. Baru kita cari perdana, nombor perdana dia dulu. Sebab tu nama dia faktor perdana. Kita tak letak nama dia sebagai perdana faktor. Okey? Cari faktor dia dahulu. Pertama faktor dia dahulu, barulah cari perdana dia. Boleh? Okey, 72. Boleh bahagi dengan 1 ataupun tidak? Of course, boleh sebab dia semua nombor. Okey, 72 bahagi 1, 72. 72 boleh tak bahagi dengan nombor 2? Okey, boleh. Okey, 30 12 6. 36. Okey. So kita bulatkan. Bulatkan yang faktor dia. Okey. 72 boleh tak bahagi dengan nombor 3? Okey. Boleh ataupun tidak dibahagikan dengan nombor 3. Okey. 24 boleh. Okey, 72 bahagi 3 sama dengan 24. Seterusnya, 72 bahagi dengan nombor 4. Boleh ataupun tidak boleh. Okey. Nombor dengan nombor 4. Bolehlah. 22, 18. Okey. $18. 72 boleh tak bahagi dengan nombor 5? Tak boleh lah. Okey, 5, 10, 15 tak ada. Tak ada nombor 2 dekat belakang tu. Okey, 72 bahagi dengan nombor 6. Boleh ataupun tidak dengan bahagi dengan nombor 6? Okey, boleh. 60, 12. Okey, 12. Dah dekat dah. 6 dengan 12 dah makin hampir. Okey, 6 dengan 12 sudah semakin hampir. 72 bahagi dengan 7. Okey, 7 darab dengan 10, 70. Mana dapat 72 tu? Tak boleh. Bahagi dengan 8, boleh ataupun tidak bahagi dengan 8. 72 bahagi dengan 8, boleh. Okey, 72 bahagi dengan 8, 9. Dekat sangat dah ni. 8 dengan 9 sebelah-sebelah je. Ada tak nombor di tengah-tengah 8 dan 9? Tak ada. Bagi cikgu ini yang terakhir. Dah selesai dah. Okey. Lepas 8 nombor apa? Nombor 9. So 72 bahagi dengan 9. Boleh tak? 8. Nampak? Dia dah terbalik.
Jadi tak boleh stop. Okey, faktor bagi nombor 72 adalah 1, 2. Kita tengoklah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Okey, 9. Naik ke atas balik 12. Okey, 18, 24, 36 dan terakhir sekali adalah 72. Okey, baik. So banyak ni faktor bagi 72. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nombor ni adalah faktor bagi 72. So sekarang ni kita cari perdana dia pula. Adakah nombor 1 ni nombor perdana? Okey, cikgu tukar merah. Tidak. Nombor 2 perdana tak? Perdana. So 2. 3 perdana tak? Perdana. 3. 4 perdana tak? Tidak. Okey, apa-apa nombor tips dia, apa-apa nombor genap. Genap nombor 2 selain daripada nombor 2 lah. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ni semua sifir 2 lah. Okey, semua ni bukan nombor perdana sebab dia boleh bahagi dengan nombor 2. Okey, faham? Dia boleh bahagi dengan nombor 2. So dia bukan nombor perdana. So yang nombor genap ni kita dah boleh padam siap-siap. Okey, tinggal 9. 9 dia boleh bahagi dengan 3. So dia bukan nombor perdana. 12 boleh bahagi dengan 2. Bukan juga. So yang nombor perdana dia hanyalah 2 dan 3 sahaja. So selesai. Maka 2 dan 3 ialah nombor perdana bagi 72. Selesai. Okey, boleh? Okey, untuk latih diri, okey, cikgu nak awak lakukan sendiri latihan. Okey, jawapan cikgu akan letakkan di akhir, okey, di akhir konten cikgu ini. Okey, tetapi pastikan awak buat latihan ini terlebih dahulu, okey, sebelum melihat jawapan. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa subscribe channel cikgu. Jika awak rasa channel ini bermanfaat, share video ini kepada rakan-rakan anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.